Saudara, berjumpa lagi kita kali ini dalam rancangan Hello Sandakan bersama pengacara anda Lins Bokaracai. Kali ini saya bersiaran sekali lagi di pejabat syarikat Gerak Borneo, iaitu sebuah syarikat yang mengusahakan perusahaan sarang burung walit yang terkenal di Sandakan pada ketika ini. Untuk rancangan kali ini, kita akan membincangkan mengenai topik iaitu bidang kewartawanan. Sesungguhnya bidang kewartawanan ini adalah satu bidang yang amat mencabar dan sesiapa pun mengetahui bidang ini, terutama kepada yang suka kepada komunikasi dan maklumat semasa, tentu akan merujuk kepada bidang wartawan dan juga pemberita itu sendiri. Untuk maklumat saudara ya, wartawan ni seperti yang kita sudah tahu adalah sebuah bidang yang merangkumi pelbagai cabang ya, iaitu dari segi media massa. Siapakah yang melaksanakan tugas yang mulia ini, saudara? Kalau bukan dilakukan oleh wartawan atau pemberita itu sendiri. Dan kalau dalam bahasa orang putih, reporter ya, di mana reporter ni bekerja sebagai wartawan di akhbar sepenuh masa ataupun di media elektronik, dan sebagainya ada juga bekerja sebagai pemberita sembilan. Tugas mereka ni ialah membuat liputan tentang peristiwa, kejadian, aktiviti dan sebarang kejadian yang boleh dijadikan bahan berita dan cerita untuk dilaporkan kepada pembaca, pendengar dan penonton. Selain itu, kerja wartawan akan memberi peluang untuk bertemu dengan pelbagai golongan masyarakat seperti tokoh pemimpin, ahli politik dan ahli perniagaan. Mungkin saudara penonton sekalian tertanya-tanya, siapakah tetamu yang telah saya undang pada rancangan kali ini? Dan tidak lain dan tidak bukannya, saya telah menjemput seorang tokoh ataupun profesional dalam bidang wartawan di Sandakan ini, merupakan wartawan veteran yang tidak asing lagi, iaitu saudara Simon S. Jumadi. Apa kabar saudara Simon? Alhamdulillah. Itu dia tadi saudara Simon, saudara, merupakan seorang wartawan veteran yang pada ketika ini sedang bertugas sebagai wartawan kanan untuk portal berita sabakini.net. Dan di hujung sekali saudara ya, saya telah menjemput juga seorang rakan baik yang berkecimpung dalam bidang NGO, iaitu saudara Syed Sulfian Kamarul, di mana saudara Syed ni merupakan ketua penerangan Perkasa Negeri Sabah yang baru saja dilantik, dan peranan beliau ni amat besar ya sebagai sebuah badan pendesap. Dan saya menjemput saudara Syed ni untuk berkongsi idea dan pandangan mengenai bidang dan hala tuju kewartawanan ni berkenaan dengan isu-isu masyarakat lah yang sampai kepada pihak wartawan. Jadi untuk tempoh masa saya menanya dengan saudara Simon lah mengenai apakah dia punya pengalaman selama lebih 30 tahun berkecimpung dalam bidang kewartawanan. Sejak bila saudara Simon terlibat dalam bidang kewartawanan ya? Terlebih dulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak pengacara kerana sudi menjemput saya. Saya Simon S. Jumadi, wartawan Sabakini. Dan untuk makluman para pendengar dan penonton sekalian, saya mulai berkecimpung dalam bidang kewartawanan ini sejak tahun 1977 lagi. Oh, tapi difahamkan saudara Simon ni telah menceburi bidang ini pada tahun lewat tahun 70-an. Ya. Jadi apa pengalaman pahit manis saudara Simon yang telah lalui lah? Sepanjang pelibatan saya sebagai wartawan ataupun dulu disebut pemberita, saya mulai menulis di akhbar sejak tahun 77 sehingga tahun 1979 tidak pernah tersiar di akhbar. Tapi oleh kerana banyak rakan-rakan saya memberi nasihat sebagai kalau kita nak berjaya memang banyak mendapat cabaran.
Dan biar saya kaji semula dari segi tata bahasa saya memang pada masa memang tidak baik. Saya perbaiki. InsyaAllah pada tahun 1980 baru tersiar di akhbar, dulu dipanggil Kinabalu Sabah Time. Ya. Jadi sepanjang menjeburi bidang kewartawanan ini, pernahkah saudara Simon tercabar berikutan tulisan yang saudara Simon tulis di akhbar? Memang tidak lari. Sebagai wartawan ini memang banyak menempuh cabaran, tapi cabaran itu untuk menaikkan kita semangat sebagai wartawan. Kita jangan gentar dengan cabaran itu. Cabaran itu satu jembatan untuk menuju kejayaan sebagai seorang wartawan. Jadi agaknya sudah berapa organisasi saudara Simon telah bekerja? Okey, secara sambilan amnya pertama Kinabalu Sabah Time, saya berterima kasih kepada mantan pengarang iaitu Imin Madi yang banyak memberi galakan dengan saya. Kemudian saya menulis lagi di Daily Express. Terima kasih juga kepada Encik Surai Irawan. Kemudian dulunya disebut sebagai Borneo Mail, iaitu saudara Amin Muin yang sekarang kini bertugas di New Sabah Time, karena mereka lah banyak mendorong dengan saya. Lepas tu saya bekerja penuh masa pada tahun 1997 di Berita Sabah. Situlah nama saya mulai meningkat naik. Saya berterima kasih kepada saudara pengarang, mantan pengarang itu saudara Raymond Tombon. Ya, saudara sekalian, ya, untuk makluman, saudara Simon ni adalah seorang wartawan profesional yang cekal dan tabah menghadapi cabarannya, sebab sejak tahun lewat 70-an sehingga sekarang Simon ni masih lagi bekerja sebagai seorang wartawan. Tengok betapa hebatnya beliau ni dalam menegakkan perjuangan beliau dalam bidang kewartawanan ni. Jadi apa yang membolehkan saudara Simon sampai berada pada hari ini di bidang kewartawanan ni? Ini sebetulnya bertugas sebagai bidang wartawan ini satu hobi juga. Pertama, kalau di zaman saya dulu kita tidak pentingkan wang ringgit. Walaupun kita tidak dibayar, tapi semangat tu. Bila bagi seorang penulis tu, bila nama dia tersiar di akhbar, satu kebanggaan kepada seorang penulis tu. Walaupun tidak dibayar. Musim saya dulu saya tidak pernah dibayar. Hanya dibayar tu mungkin daripada seorang yang kita bekerja sebagai sesakbar di pihak yang berkenaan. Tapi tidak dapat imbauan daripada pihak akhbar. Tapi bagi saya, bila nama kita tersiar, contohnya nama saya cuma di satu kebanggaan kepada kita. Di situlah kita sejak mulai itulah nama kita semakin popular. Ya. Jadi apa kata kita tanya kepada saudara Syed Kamarul Sufian, ya, sebagai salah seorang ada NGO yang saya sebut pada acara kali ini. So, apa peranan Perkasa dalam bekerjasama dengan pihak media, saudara Syed? Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pengacara rancangan Hello Sandakan pada mengundang saya dalam satu segmen yang bertajuk kewartawanan. Pada hari ini saya bersama-sama dengan seorang wartawan yang wartawan alam kita, itu wartawan Sabah Kini, yang membongkar berbagai-bagai isu untuk diperjelaskan kepada masyarakat. Dan bagi saya, bagi selaku Ketua Penerangan Perkasa Negeri Sabah, adalah menjadi tanggungjawab saya untuk menyampaikan sebarang agenda ataupun sebarang penerangan terhadap fungsi dan visi perjuangan Perkasa. Ingin kita jelaskan di sini bahawa Perkasa merupakan sebuah badan NGO, pertubuhan bukan kerajaan, yang mana merupakan salah satu badan yang melindungi serta mempertahankan perlembagaan negara kita, dan juga melindungi di Sabah, terutamanya dalam konteks Sabah. Perkasa Sabah mempertahankan hak-hak dan keistimewaan orang-orang pribumi dan bumi putera. Jadi ini jelas perlunya penjelasan daripada pihak penerangan, terutama daripada unit saya, di mana kita ingin berjelaskan kepada masyarakat berkenaan fungsi dan peranan Perkasa. Ini penting kerana kita tidak mahu masyarakat di luar sana menganggap
salah faham tentang perjuangan Perkasa. Kita ingin juga ingin memperjelaskan sini bahawa Perkasa bukan satu badan atau pertubuhan yang mewakili mana-mana parti politik. Cumanya kadang-kadang kita juga disalah anggap mengatakan bahawa Perkasa ini adalah tajaan daripada mana-mana parti politik. Tetapi sebenarnya kita berdiri di atas kaki kita sendiri, yang mana agenda kita adalah untuk mempertahankan perlembagaan dan hak-hak pribumi dan bumi putera. Jadi kita juga bukanlah sebuah pertubuhan yang ekstrim, yang melampau, tetapi kita juga sebuah pertubuhan yang mendesak menuntut hak-hak kita. Itu sajalah. Itu dia tadi saudara ya, penerangan serba sedikit daripada saudara Syed Kamarul Sufian mengenai peranan dan fungsi Perkasa, sebuah badan yang boleh dikatakan pendesak kepada kerajaan tetapi bersetuju juga kepada langkah-langkah kerajaan. Cuma apa yang didesak tu selari dengan kehendak dan aspirasi rakyat lah. Tetapi apa yang lebih penting di sini saudara Sufian sebut tadi adalah badan Perkasa ni bukanlah sebuah badan yang ekstrem ya. Cuma dia adalah sebuah badan pendesak yang mempelopori ke arah kemajuan lah berkaitan isu-isu mengenai pembangunan masyarakat pribumi dan hamnya masyarakat bumi putera. Saudara, apa kata kalau kita tanya dengan saudara Simon, apa pandangan saudara Simon mengenai komitmen pihak Perkasa yang sering lantang menyuarakan isu-isu masyarakat pribumi dan bumi putera khasnya? Ya, sebagai wartawan saya memang mengikuti perkembangan Perkasa, dan memang baik Perkasa ini kerana dia membela nasib rakyat yang tertindas, terutama sekali kaum-kaum bumi putera. Mungkin bukan bilang apa, tapi mungkin dia sebagai badan penegak lah. Contohnya macam saya dengar baru-baru ini di mana Majlis Moden Sedakan akan menaikkan harga sewa gerai Bazar Ramadan yang lazimnya memang murah tapi sampai 2,000. Jadi pada hari itu dijangkakan Perkasa akan mengadakan tunjuk perasaan ataupun demonstrasi secara aman untuk untuk membantah. Tapi kemungkinan berpatah balik, mereka mungkin didorong untuk memberikan memorandum kepada PMPS supaya tidak mengadakan perimpunan. Itu saya sokong peranan Perkasa kerana membela kepada kaum bumi putera dan pribumi di Sabah ni, khususnya di Malaysia. So, saudara Syed, macam mana dengan program Perkasa dalam membantu lagi masyarakat pribumi, khasnya masyarakat bumi putera di negeri Sabah ni? Apa program yang terbaru ni? Alhamdulillah, di bawah pucuk pimpinan YDP Perkasa yang baru, di bawah pimpinan yang berhormat Datuk Seri Dr. Muhammad Jeffrey Rosman selaku YDP Perkasa yang baru dan juga merupakan naib Presiden Perkasa Malaysia, kita mempunyai satu hala tuju yang jelas kepada masyarakat Sabah khasnya, kerana begitu banyak sekali program-program yang kita rancang dan juga selalu kita akan turun ke Padang untuk memantau masyarakat luar bandar khususnya yang kita rasa masih lagi memerlukan perhatian. Maklumlah, kadang-kadang kita pun faham mungkin ada yang terlepas pandang. Jadi Perkasa akan membawa isu-isu daripada kawasan luar bandar dan juga masyarakat setempat dengan berkaitan apa saja dalam satu suara NGO, dan kita akan mendesak supaya pihak-pihak berwajib memberi perhatian, kerana ini merupakan satu pendekatan yang diambil oleh Perkasa selaku badan pendesak. Kalau kita mendesak di atas suara individu, kemungkinan suara kita tu tidak kuat dan tak ke mana. Tetapi kalau kita bersatu di bawah satu pertubuhan Perkasa, maknanya Perkasa itu adalah satu pertubuhan NGO, kelantangan kita bersatu disokong oleh ahli-ahli kita yang lain. Jadi saya nampak Perkasa sekarang ini mempunyai beberapa strategi. Antaranya kita akan menjelajah ke seluruh negeri Sabah, memberi penerangan tentang visi dan misi dan serta objektif Perkasa,
dalam memperjuangkan hak-hak dan hak-hak keistimewaan pribumi dan bumi putra Sabah lah. Dan kita juga ada program-program lain yang mendekatkan masyarakat dengan perkasa. Kita mempunyai beberapa ahli jawatankuasa, antaranya Ketua Wira Perkasa, Ketua Wirawati Perkasa, Ketua Wanita Perkasa, dan juga beberapa ahli jawatankuasa di peringkat daerah dan juga biro-biro staf sayap-sayap yang mampu saya rasa sampai ke akar umbi. Kalau insya-Allah kalau Perkasa dapat menyampaikan mesej ni kepada masyarakat bawah di luar sana, di masyarakat Sabah, Perkasa akan mendapat keyakinan rakyat, kerana kita tidak memperjuangkan isu politik, kita tidak memperjuangkan agenda politik. Seperti kita memperjuangkan atas dasar badan bukan kerajaan. Ya, ini harus jelas. Kita tidak berkempen untuk meminta undi dan sebagainya. Dan kita pun harap rakyat di sana luar faham tentang peranan dan fungsi Perkasa. Itu sajalah. Itulah sedikit penjelasan daripada Saudara Said mengenai peranan Perkasa tu bukan sebuah badan politik, tetapi lebih kepada perjuangan masyarakat pribumi dan bumi putra khasnya. So berbalik kepada Saudara Simon, ya, sejak menjadi wartawan, Saudara Simon, ada tak badan-badan NGO yang sering membuat kenyataan akhbar dan liputan supaya masalah masyarakat tu dapat diketengahkan ke peringkat lebih atasan lagi? Ya, sejak saya bertugas mewakili Sabah Kini Net, memang ramailah NGO memerlukan khidmat saya untuk membongkar dan menyelongkar segala maklumat mengenai sama ada secara positif ataupun negatif. Itu kita hargailah kepada NGO kerana sudi berkhidmat dengan Sabah Kini. Dan untuk makluman para pendengar dan penonton sekalian, Sabah Kini sebetulnya dia ni portal online, dia bebas, dia fleksibel. Tidak berat sebelah, tidak pro pembangkang dan tidak pro kerajaan. Yang berdasarkan apa yang kami buat, iaitu fakta yang diberikan, itu yang kami buat. Tapi ada anggapan setengah pihak kononnya Sabah Kini ini berat kepada pembangkang. Sebetulnya tidak. Saya sendiri pun, saya bukan orang politik, tapi saya buat dua-dua. Kalau saya di pihak bangkang, saya memang hantam kerajaan. Tapi kalau saya di pihak kerajaan, saya hantam pembangkang. Itu adalah satu motif selaras dengan konsep Sabah Kini, membongkar kebenaran, mentang kejujuran. Apa kata saudara kalau kita tanya, sebab pada rancangan kali ini saya telah menjemput Saudara Simon ni, mungkin kepada saudara penonton yang selalu mengikuti portal berita sabahkini.net, mungkin ingin tahu lagi mengenai maklumat yang diperolehi oleh Saudara Simon ni. So suatu maklumat tu, adakah Saudara Simon datang ke sesuatu tempat tu ataupun hasil daripada maklumat yang diberikan oleh masyarakat? Ya, terima kasih. Sebagai wartawan, saya tidak begitu mudah menerima maklumat secara mendadak, contohnya di kedai kopi, tapi saya akan pergi ke tempat itu. Saya akan pergi sendiri, menyaksikan sendiri, saya ambil gambar dan saya mengadakan wawancara. Kita tidak mau hanya menerima, contohnya kalau rumah saya tiada air, saya ambil gambar, boleh siarkan. Tapi saya mau pergi ke tempat itu, tunjuk yang mana yang tiada air, ada meter, tak ada meter. Lepas itu saya wawancara. Wawancara itu sebagai bahan bukti yang saya bekerja dan menemu ramah kepada mencari mangsa. Untuk makluman saudara penonton juga, Saudara Simon ni sering juga dipanggil sebagai wartawan yang sensasi, dan panas, sebab setiap dia punya sebahagian daripada dia punya artikel tu kadang-kala hangat, panas dan sensasi. Dan baru-baru ini terdapat beberapa artikel Saudara Simon di sabahkini.net yang lebih menarik, lebih sensasi. Dia tidaklah dari segi hiburan, cuma mungkin daripada masalah masyarakat, So apa kata kalau kita tanya Saudara Simon perkembangan selepas daripada artikel itu tersiar, ada tak cabaran-cabaran yang Saudara Simon perolehi? Ya, untuk makluman sekalian,
Artikel yang saya tulis ini kebanyakan mirip kepada kerajaan, tapi bukan membentuk menjatuhkan kerajaan. Kadang-kadang saya gunakan orang-orang politik sendiri dalam mando. Saya gunakan adun, wakil rakyat dan juga ahli parlimen. Sebab kalau saya gunakan orang pembangkang untuk menyuarakan satu isu, itu menjadi satu topik. Pihak kerajaan tidak akan mengambil sebuah tindakan. Tapi kalau kita gunakan orang politik, contohnya macam ahli parlimen dan ahli adun ataupun ahli dalam negeri, kita menghantam kerajaan, kita bukan menghantam kerajaan, kita hantam jabatan. Memang pada hari ini banyak yang saya buat ini menjadi. Contohnya macam lift pasar Sendakan, saya gunakan ahli parlimen, jalan raya di Telupit, saya gunakan orang politik. Orang politik maksudnya orang pihak kerajaan. Jadi jangan salah anggap sebab ini saya tidak menghantam kepada kerajaan, tapi menghantam jabatan. Karena jabatan ini boleh merosakkan, menghancurkan nama baik kerajaan. Itu konsep sebab ini. Maknanya Saudara Simon memperjelaskan tadi bahawa portal sabakini.net ni fleksibel jugalah dari segi menyebarkan maklumat untuk orang awam ya. So Saudara Said, macam mana pula peranan Perkasa? Nampaknya golongan media massa ini telah memainkan peranan yang lebih jitu lah dari segi fleksibel tu. Dia berada di tengah. So Badan Perkasa ni sebagai badan pendesak memang pun berada di tengah-tengah. So kita mengambil contoh masalah yang berlaku di flat Sri Titingan di Tawau tu berhubung dengan penemuan mayat dalam tangki tu kan. So apa peranan berkesan yang telah dilaksanakan oleh pihak Perkasa berhubung hal itu? Jadi isu yang berlaku di Tawau ni sebenarnya telah menghangatkan dan menggemparkan dan sekaligus menaikkan nama Perkasa. Yang mana Perkasa ini bukan mengambil kesempatan, ya, tetapi Perkasa melihat ini adalah satu hak ataupun satu hak yang perlu kita perjuangkan bagi penduduk-penduduk di flat tersebut. Kerana kita nampak di sini berlaku kelemahan daripada pihak pemaju ataupun pihak pemaju perumahan tersebut yang gagal menyediakan satu kawalan keselamatan. Sebagai contoh, tangki air yang sepatutnya diletak pagar tidak diletakkan pagar ya. Jadi penduduk-penduduk sana teraniaya dan trauma apabila telah meminum air mayat dan telah pun 2 minggu lebih saya rasa. Dan Perkasa menuntut hak agar dibayar ganti rugi dan bagi pihak mana kita telah pun melantik peguam untuk bawa isu ni ke mahkamah. Jadi yang di-Pertua Perkasa Negeri telah pun melantik peguam bagi membela hak-hak penduduk-penduduk di flat Sri Titingan. Dan harus lagi saya ingatkan di sini bahawasanya Perkasa mengkritik bukan bererti membangkang ya, tapi kita menuntut perubahan. Jadi jangan letakkan Perkasa dari sudut pembangkang ataupun ekstrim. Kerana kita lantang bersuara mengkritik sesuatu supaya kita menuntut perubahan daripada pihak-pihak yang berkenaan. Seperti kata saudara Simon tadi, kerajaan itu betul, tetapi bila sampai di peringkat bawahannya tu, pelaksanaannya tu kita nampak berlaku ketirisan, berlaku kegagalan mereka melaksanakan dan rakyat akan mendapat kesan. Jadi itulah yang Perkasa memperjuangkan, dan dalam konteks saya selaku Ketua Penerangan Perkasa mewakili Perkasa keseluruhannya dalam negeri ini memerlukan kerjasama daripada pihak media untuk memperjelaskan isu-isu, masalah-masalah pro dan kontra di dalam Perkasa ini untuk kita ketengahkan kepada media, kerana media akan menyampaikan kepada rakyat salah satu hebahan-hebahan di media cetak ataupun di media elektronik. Demikian tadi saudara ya, penjelasan sebelah sedikit daripada saudara Said. Untuk makluman saudara ya, saudara Simon ni dia ni bukan juga sebagai wartawan ya, tapi merupakan pemain gitaris yang cukup terkenal pada tahun lewat 70-an. Katanya saudara Simon ni merupakan memang terlibat secara langsung juga sebagai pemain gitar ya. Melody Group. Melody Group. Sejak daripada awal tahun 70-an sehinggalah sekarang ni. So saudara Said macam mana dengan peranan Perkasa dalam segi hiburan? Di dalam Perkasa kita mempunyai Biro Kebudayaan dan Kesenian, yang mana di Sandakan saya merupakan di peringkat daerah merupakan ahli jawatan kuasa Biro Kebudayaan dan Kesenian.
kita juga merancang dan juga kita mengadakan program-program berbentuk kebudayaan, persembahan tarian, persembahan nyanyian, persembahan muzik, dan juga tak kecuali juga dengan persembahan yang berbentuk kepada apa kita panggil alat-alat muzik tradisional. Di mana kita di bawah Biro Kebudayaan ini kita juga mempunyai mengenal pasti ahli-ahli yang mempunyai bakat dan menganjurkan program-program bagi muncul bakat-bakat tempatan yang baru menerusi Biro Kebudayaan dan Kesenian Perkasa. Ya. So maknanya Perkasa ni bukan juga badan pendesak, tetapi amat menitik beratkan juga perkembangan industri hiburan di Sabah, ya, dengan mengetengahkan mereka yang berbakat tu boleh ditampilkan melalui Biro Kesenian dan Hiburan yang diwujudkan. So Saudara Simon, berbalik kepada bidang kewartawanan ni, macam mana Saudara Simon fikir, ya, kenapa tidak bekerja sebagai saudara akhbar, tetapi Simon lebih kepada bekerja sebagai wartawan sepenuh masa? Untuk malam saudara pengacara, saya pernah bekerja sebagai saudara akhbar di zaman Kerajaan Berjaya dengan Almarhum mantan berhormat atau Muhammad Jifli, dan juga arwah Pengarah Kapit. Era Kerajaan Berjaya saya sebagai saudara akhbar. Tapi kerana saudara akhbar ini memang banyak masalah dan kita tiada rehatlah, penat. Kemana saja yang berhormat pergi kita ikut. Jadi kalau saya kerja wartawan ini saya bebas. Saya bebas mencari maklumat, tidak terkawal. Tapi kalau saya akhbar, kita hanya tumpukan satu itu saja. Kita tidak bebas semacam pada hari ini. Kita suka-suka pergi ke mana-mana ambil fakta-fakta lain. Tapi pada hari ini saya bersyukur saya boleh pergi mana. Saya pergi ke kampung-kampung, meninjau orang miskin dan sebagainya. Itu yang saya memang minatlah. Ya. Saudara penonton, mungkin kalau tengok dari segi latar belakang Saudara Simon ni, beliau ni memang merupakan profesional. Apa kata kalau kita tanya dia, sepanjang menceburkan diri dalam bidang kewartawanan selama lebih 30 tahun ni, dari segi penulisan berita tu, ya, agaknya Saudara Simon untuk menghasilkan suatu berita tu, berapa minit satu artikel yang boleh disiapkan oleh saudara? Kalau berita politik, yang politik ni saya jangan bahasakan selama 20 minit. 20 minit. Ya. Tapi kalau rencana makan masa sampai 2 hari. Sebab saya mencari fakta. Rencana ni dia lain. Dia memerlukan maklumat terperinci. Kita nak pergi ke, contohnya kalau kita mengenai rumah setinggan, kan, kita kena pergi ke MPS. Apa akta yang boleh dikenakan kepada membuat rumah? Contohnya, kedua kita pergi kepada wakil rakyat. Dari segi jenayah di setinggan tu, kita pergi ke balai polis. Jadi ada beberapa faktor yang kita kena ambil kira. Itu rencana semuanya kita 3 hari atau 4 hari baru siap. Karangan sudah siap, tapi untuk mengisi ruang-ruang tu, siapa yang juru cakap, contohnya kalau setinggan, kita kena setinggan siapa yang berkuasa, MPS. Kan? Dari segi tempat, mungkin adun tu ataupun jenayah pihak polis. Maknanya Saudara Simon ni adalah merupakan wartawan general, ya? Sebab secara menyeluruh dia punya laporan ni. So kalau kita tanya Saudara Simon ni berhubung dengan komitmen beliau dengan tugas dan juga keluarga. So sepanjang lebih 30 tahun ni, ya, macam mana dengan komitmen Simon dengan keluarga pula? Adakah anak-anak, isteri sudah memahami kerjaya Saudara Simon ni sebagai seorang wartawan sepenuh masa? Ya, untuk makluman, saya 2 kali sebelum rumah tangga. Yang isteri pertama ni mungkin tidak faham sebab kadang wartawan ni tidak mempunyai batasan waktu, hingga pulang sampai jam 3 pagi. Jadi kadang kalau isteri tidak faham, banyak kerana menuduh fenomena kalau kita ni adalah lain apa. Tapi yang isteri sekarang ni dia faham. Sebab yang kami berkahwin pun saya memang sudah bidang kewartawanan. Jadi wartawan ni wartawan ni memang kita tidak lari, banyak peminat. Kita ni lebih kurang macam artis. Macam artis juga. Banyak orang minat.
Di mana-mana saja, dari kena perempuan kah, kita lelaki kan, mesti tegur kita, awak wartawan ya. Itu kebagusannya jadi wartawan ni. Satu, kita tidak segan duduk dengan ketua menteri, kita senang jumpa orang-orang besar-besar. Contohnya kalau di balai polis kita kawan dengan PO, dengan OCPD. Ini kelebihan wartawan ni, dia satu package. Kalau kita tidak jadi wartawan, mungkin kita tidak pernah duduk dengan Tan Sri atau menteri-menteri lain, kan? Tapi bila tidak wartawan, di situlah kita dapat bergaul dengan orang-orang besar. Kalau kita ada kesemewahan, sebenarnya kalau ada function, kita makan pun satu meja dengan menteri berkenaan, kan? Itu yang saya dapat terangkan lah. So, dengar tu tuan-tuan ya. Jadi wartawan ni boleh juga top ya, disebabkan karier tu yang sangat mencabar. So, ada tak anak-anak Simon yang mengikuti jejak saudara Simon sebagai wartawan? Ya, nampaknya anak saya si Safri S. Jumadi ini dah minat sebab sekarang dia jadi juru foto Sabak ini. Walaupun tidak bergaji, yang saya bayar gaji dia, yang dapat allowance saya bagi dia. Dia mungkin dia mengambil alih tempat saya lah. Tempat anak saya lelaki ada 3, yang satu lulusan universiti pun dia tak minat. Dia bilang susah mau jadi wartawan ni, banyak apa ni memeras otak. Ini saya tekankan di sini, disenangkan saja. Penglibatan wartawan bagi pusat tidak sampai 10%. Saya pun heran. Sedangkan wartawan ini gaji besar lumayan daripada kerja-kerja kerani. So, apa yang mendorong masyarakat Bumi Putra ni yang tidak cenderung bekerja sebagai wartawan ni, saya? Satu dari segi mungkin cabaran. Satu takut diugut. Kedua penat. Ketiga memeras otak, susah tidak mau berfikir. Tapi bagi saya kalau buat berita kan, tidak sampai pun 20 minit sudah jadi. Dalam satu hari saya boleh dapat 10 berita kalau memang ada. Ya, betul ya, saudara Simon cakap tu. Bidang kewartawanan ini memang sukar diceburi ya, kerana memerlukan seseorang yang lebih kreatif. Sebab bukan senang juga nak jadi wartawan ni. Seseorang tu dia kena menulis berita. So macam dia pengarah filem lah ya. Sebab setiap berita yang dia olah tu kena ayat-ayatnya tersusun dengan tata bahasa yang lengkap. So perancangan seterusnya saudara Simon ya, dalam bidang kewartawanan di selepas ini, apa perancangan seterusnya? Okey, sebelum saya meneruskan apa ini penjelasan saya ini, ada 2 aspek. Wartawan dengan pemberita dia berlainan. Pemberita dia hanya menerima laporan dari seseorang yang melakukan sesuatu aktiviti. Tapi kalau wartawan dia mencari bahan. Dia nampak barang yang tidak kena di hati dia. Contohnya macam gejala merokok di kalangan pelajar, gejala maksiat di kalangan remaja. Ini kerja wartawan. Dia selongkar. Dia pergi taman-taman, dia bongkar, mungkin dia jumpa jains, jumpa jains, akta apa yang boleh dikenakan kepada remaja yang sabit kesalahan melakukan maksiat. Jadi kalau pemberita ni dia hanya menerima laporan. Dia tidak ambil tahu pakar sekeliling. Tapi kalau wartawan dia mesti ambil tahu harga barang kenapa naik. Banyak yang dikupas. Jadi untuk maju ke depan ini, tadi yang sudah bilang, saya sebagai wartawan saya akan perbaiki lagi, saya perhalus lagi saya punya tulisan, dan saya pun tidak boleh berat sebelah, tidak boleh mendengar cerita terus kita satu, jangan emosi. Kalau sebagai wartawan menulis jangan emosi. Kadang-kadang ikut perasaan, situ jadi berita panas. Jangan ditambah-tambah fakta tu. Saya tahu dalam bidang wartawan ini ada 2 fakta yang tidak boleh kurangkan, tidak boleh tambah. Fakta daripada pihak polis, fakta mahkamah. Tapi kita boleh perhalusi dia punya segi tutur bahasa. Boleh diperhalusi. Tapi kalau politik ini datang 10 orang, kau boleh datang 50 orang. Supaya bilang, oh nak tengok parti itu dia dapat sokongan. Itu banyak pembohongan kalau yang dalam politik ni. Kita pun ikut pembohongan juga lah. Tapi kalau yang saya bilang tadi dari pihak polis punya fakta dan juga pihak mahkamah, kita tidak boleh tokok tambah. Tapi kita boleh perhalusi. Jadi saudara penonton ya, saudara Said pun ni dia pun merupakan salah seorang juga pengamal media ya. Sebab saya difahamkan saudara Said ni aktif juga sebagai media alternatif ni. Dan boleh dikatakan saudara Said ni sebagai blogger jugalah. Sebab banyak dia punya artikel yang disiarkan di blog-blog. Apatah lagi beliau ni pernah suatu ketika dulu memegang tugas sebagai pegawai perhubungan ya, pada suatu ketika dahulu. So apa pandangan saudara Said ya, media alternatif ni
dengan media di surat khabar? Bagi saya selaku pengamal media, pengamal media ni bermaksud yang sentiasa peka keadaan isu-isu semasa dan sebagainya, dan kita akan menulis, mengambil tahu. Berbezanya soalan yang saudara tanya tadi, iaitu media di alam maya, media internet dan juga media nyata, maknanya media yang kita tulis dalam surat khabar lah. Jadi memang ada perbezaan. Kalau kita memegang pada etika kewartawanan, maksud dalam konteks etika kewartawanan, kita nampak hari ini ramai yang penulis baru, dia tidak mengamalkan etika itu tadi. Ya, bermaknanya dia hanya menerima berita bulat-bulat tanpa membuat satu tinjauan ke satu-satu berita yang diterima. Dalam arti kata lain, hanya menunggu hantar email dan sebagainya, lalunya disiarkan kembali berita tersebut. Jadi kesahihan berita tu kita tak pasti. Ini berlaku kepada berita-berita di alam maya. Ya. Kerana bagi pihak surat khabar, mereka mempunyai satu ketua editor. Sebelum berita itu disiarkan, editor akan menghantar wartawan ke lokasi dan berita itu akan ditapis, ya, berdasarkan tapisan itu tadi. Bukan tak boleh siar, maksud saya, maknanya jadual wartawan tu yang ditugaskan membuat ke satu-satu liputan tu memang ada tugas dia, dan beliau menulis berdasarkan fakta. Tetapi bagi bloggers alam maya ni, kita tidak tahu sama ada beliau pergi ke lokasi atau tidak. Mungkin berita tu kabar-kabar angin saja, kan? Dia menerima, okey, dia kata saya ada satu berita sensasi, email copy paste saja. Jadi bagi saya masih lagi relevan, masih lagi rakyat mencari surat khabar, kan? Sebab berita-berita di internet ni, maksud saya, kadang-kadang diupah ataupun dibayar jadi cyber trooper. Dalam kehangatan kita menghadapi pilihan raya tak lama lagi ni, akan muncul nama-nama bloggers baru ni, yang dibayar oleh parti-parti politik dan sebagainya, menulis menghasut antara satu sama lain, tapi tidak bukti kebenaran itu pun, kesahihan berita tersebut belum pasti. Nampaknya saudara, itu penting ya. Berita nyata ataupun surat khabar masih relevan lagi pada hari ini ya. Walaupun kemunculan beberapa media alternatif di alam maya atau internet, tapi media nyata surat khabar tu tetap relevan di hati masyarakat. So apa pandangan saudara Simon ya, berhubung dengan pandangan saudara Said, media nyata tu atau surat khabar masih relevan lagi? Terima kasih. Saya memang menyokong apa yang disarankan oleh saudara tadi. Contohnya macam di Sabak ini, dia bloggers ni, dia tak sama dengan Sabak ini. Sabak ini dia pada media, dia dipanggil potongan lain, dia ditapis. Kalau macam kami yang bekerja yang penuh masa ni, memang tapis, dia ada mempunyai ketua pengarang atau chief editor. Tapi yang bloggers ni memang betul apa yang dikatakan oleh saudara Said tadi ni, dia ni bidang terjun. Dia menerima maklumat tidak terperinci. Dia fake saja ataupun dia emailnya masuk. Tapi macam saya, walaupun saya dipakai potongan lain di internet, tapi kami memang pergi ke tempat itu. Walaupun jauh di Sampurna pun saya sanggup pergi. Tapi tak sama, peranan kami ni sama je peranan Akbar yang surat khabar. Lebih kurang saya begitu, kan? Sebab kecuali yang penyumbang di Sabakini itu, dia ada ditulis di bawah tu, ini bukan ID Sabakini. Jadi kalau siapa yang nak saman, direct kepada yang penulis tu. Tapi yang macam kami ni memang ditapis. Banyak je siapa yang artikel yang terkandas, yang tidak share, mungkin keterlaluan, kan? Jadi yang anggap Sabakini ini dia bebas, tidak Sabakini kalau yang. Tapi kalau orang yang mengantar, memang dia rasa keluar. Tapi bukan tanggung jawab Sabakini. Tapi kalau yang kami yang bekerja, yang ikut etika, kami tidak boleh sembarangan kirim. Memang kami kirim kena tahan ataupun memang tidak disahkan langsung oleh pihak yang boleh mengancam keselamatan negara ke gitu. Okey, saudara penonton sekalian, nampaknya masa mencuburi kami semua ni ya, yang berada di dalam rancangan kali ini. Saya teruslah menanya dengan saudara Simon ni, berhubung dengan harapan dan nasihat beliau kepada generasi muda
yang ingin menceburi bidang kewartawanan ni. Sebelum kita mengakhiri rancangan ni, kita tanya kepada saudara Simon ya. Terima kasih saudara pengacara kerana sudi menjemput saya bagi pihak Sabah Kini Net. Di sini saya ingin memberi nasihat kepada golongan belia, golongan orang muda yang berminat mencuburi dalam bidang kewartawanan, teruskan. Kerana ini kerja wartawan ini memang mulia, sebab kita membantu kepada masyarakat untuk mendedahkan pelbagai perkara, sama ada songsang ataupun negatif atau positif. Jadi memang saya pun sedih juga masyarakat Bumi Putra ini memang begitu kurang minat dalam bidang kerja kewartawanan ini, sebab mungkin dan takut cabaran, takut diugut dan sebagainya. Memang tidak lari tu. Saya pernah diugut, pernah diancam, keluarga saya pun akan dibinasakan kalau ia tak berhenti dan sebagainya. Banyak dia masalah, tapi saya teruskan sebab itu adalah privasi saya. Sudah menjadi minat minat menjadi darah daging bidang ni ya. Lagi pun saya tugas untuk bangsa dan negara dan juga masyarakat. Tengok tu tuan-tuan, itu pandangan Saudara Simon tu merupakan satu falsafah yang tepat ya, dan perlu dipegang oleh generasi hari ini untuk maju dalam bidang kewartawanan ini. So Saudara Syed ya, macam mana harapan Saudara Syed selaku Ketua Penerangan Perkasa Negeri berhubung dengan maklumat dalam 7 perkasa, terutama dalam bekerjasama dengan pihak media ni dalam mengutarakan isu-isu tertentu? Jadi terima kasih ucapkan bagi sekali lagi kepada rancangan Hello Sandakan kerana menjemput saya dan juga wartawan otai kita lah ya. Kira otai ni Ya, sensasi bagi perkasa terutama daripada penerangan ya, telah merancang dan untuk mengadakan program bersama dengan media pengamal-pengamal media tempatan yang lain, dan juga kita ingin menjadikan bidang kewartawanan macam kita mengadakan kursus. Itu platform yang perkasa sedang merancang untuk mendidik golongan-golongan belia kita, khususnya golongan Bumi Putra, untuk menceburi diri dalam bidang kewartawanan. Dan insyaAllah saya mempunyai beberapa perancangan untuk mengadakan kursus asas kewartawanan. Dan kita boleh memanggil panel-panel dari tentu macam saudara Simon, mungkin juga saudara Roslyn dan beberapa nama lain lah. Itu antara menjadi dalam perancangan tahunan saya lah, dan menerusi unit penerangan perkasa. Terima kasih. Itu dia tadi saudara, sedikit sebanyak pandangan, penjelasan dan komentar daripada tetamu yang telah saya undang khas pada rancangan Hello Sandakan pada kali ini, iaitu saudara Simon S. Jumadi selaku wartawan kanan portal berita sabahkini.net yang ketika ini sedang popular dan hangat di alam maya ya, atau internet. Dan begitu juga dengan saudara Syed Kamarul Sufian selaku Ketua Penerangan Perkasa Negeri Sabah yang baru dilantik, yang telah saya undang khas pada malam ini untuk mengutarakan pelbagai isu berkaitan dengan hak-hak masyarakat pribumi dan Bumi Putra yang diperjuangkan oleh Pertubuhan Perkasa pada hari ini. Dan begitu juga dengan saudara Simon yang telah berkongsi pandangan, idea berhubung dengan peranan seseorang wartawan tu, terutama beliau ni memang mempunyai pengalaman yang amat luas ya dalam bidang kewartawanan, sebab pertengahan tahun 70-an saudara Simon sudah berkecimpung ya dalam bidang kewartawanan ni, di mana banyak rintangan, cabaran dan kenangan pahit manis yang telah saudara Simon lalui sebagai salah seorang wartawan yang perlu dicontohi. Boleh dikatakan beliau ni sebagai wartawan otai lah di Sandakan ni. Memang apa-apa pun kena tanya beliau lah macam mana pengalaman kan sebagai seorang wartawan. So untuk itu saudara, semoga kita berjumpa lagi untuk rancangan Hello Sandakan di siri-siri yang akan datang. Saya pengacara anda, Lins Bukaracai. Jumpa lagi.